Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya maka kita dapat sama-sama bersiaran lagi untuk program Kelantan Ikhlas. Hari ini Ustazah jemput anak-anak bersama-sama dengan Ustazah Hasniah binti Hashim bagi slot mata pelajaran pendidikan Islam fokus kepada tingkatan 5 bab 7 hadis. Hadis kita pada hari ini ialah kehidupan di dunia ibarat perantau. Baiklah anak-anak, secara ringkasnya marilah sama-sama Ustazah nak kongsi dengan anak-anak tentang skop atau bidang soalan bagi mata pelajaran pendidikan Islam kertas 2. Skop soalan dalam pendidikan Islam kertas 2 terdiri daripada 5 bidang. Bidang yang pertama ialah tilawah Al-Quran, yang mana soalan ini ditanya dalam soalan 1, 2, 3, 4, 5 bahagian A yang membawa markah 46. Bagi yang kedua, bidang yang kedua iaitu bidang hadis, soalan akan tanya di bahagian 1, 2 dan 3 bahagian B yang memberi markah 26. Manakala bidang yang ketiga iaitu bidang ayat hafazan. Ayat hafazan ditanya dalam soalan 2 dan soalan 3 bahagian C yang memberi markah 8. Manakala bidang yang keempat iaitu bidang tajwid ditanya dalam soalan 4 dan 5 bahagian B yang membawa markah 10. Manakala yang terakhir ialah kemahiran jawi iaitu menjawikan dan merumikan ditanya dalam soalan 4 dan 5 bahagian C yang membawa markah 10. Okey, daripada 5 bidang ini semua sekali adalah 100 markah. Okey, kita tengok pula analisa. Okey, analisa tajuk hadis yang pernah keluar dalam SPM bermula 2013 hingga 2019. Sebagaimana pelajar-pelajar maklum, hadis kita ada 4 tajuk. 2 daripada tingkatan 4, 2 daripada tingkatan 5. Daripada 4 tajuk ini, soalan akan tanya 3 tajuk. Iaitu sama ada 2 tingkatan 4 atau 1 tingkatan 5 atau 2 tingkatan 5, 1 tingkatan 4. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, Ustazah nak fokuskan kepada hadis tingkatan 5, tajuk yang pertama iaitu kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Baiklah anak-anak, marilah kita sama-sama lihat dan sama-sama membaca hadis tersebut. Baik, sebelum itu kita lihat dulu fokus kepada hadis ini. Pertama, hadis ini akan bertanyakan tentang maksud. Yang kedua, hadis bertanyakan tentang pesanan Rasulullah SAW yang merujuk apa yang dibicarakan di dalam hadis. Yang ketiga ialah tentang pengurusan masa. Yang keempat iaitu kesimpulan atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada kefahaman hadis tersebut. Baiklah, seterusnya. Okey, anak-anak pelajar, marilah bersama-sama Ustazah kita bacakan hadis ini. Okey, an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantaziril sabaha wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Hadis ini bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku sambil bersabda, jadikanlah diri kamu di atas dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu menunggu menjelangnya waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi,
janganlah menunggu menjelangnya waktu petang. Gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sihat, untuk persediaan ketika kamu sakit, dan semasa kamu hidup untuk persediaan matimu. Baiklah anak-anak, seterusnya anak-anak perlu fokus atau perlu tahu daripada hadis tersebut maksud bagi setiap potongan, kerana ini menjadi fokus kepada soalan, terutamanya soalan nombor 1. Baik, sebagaimana pelajar maklum, dalam peperiksaan sama ada hadis atau tilawah, pelajar hanya dibekalkan dengan tajuk, dengan hadis dan juga dengan pernyataan. Tiada maksud hadis diberikan. Baiklah, yang pertama, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Yang mana maksudnya, jadikanlah diri kamu di atas dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Di mana gharibun adalah perantau, abiru sabilin adalah pengembara. Idza amsayta fala tantaziris sabaha. Apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu menunggu menjelangnya waktu pagi. Baik, amsayta merujuk kepada petang, asbahta ataupun as-sabaha iaitu waktu pagi. Jadi pelajar perlu ingat kunci-kunci kepada kalimah-kalimah tersebut. Wa idza asbahta fala tantaziril masaa. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu menjelangnya waktu petang. Wa khuz min sihatika limaradika. Wa khuz min sihatika limaradika. Gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sihat, untuk persediaan ketika kamu sakit. Wa min hayatika limautika. Semasa kamu hidup, untuk persediaan matimu. Baik, daripada maksud potongan, marilah kita lihat contoh-contoh soalan SPM. Soalan yang pertama, nyatakan maksud gharibun aw abiru sabilin. Okey, manusia sebagai perantau atau pengembara. Baik, jika pelajar hanya menulis perantau, maka pelajar hanya layak mendapat 1 markah. Begitu juga kalau pelajar hanya menjawab pengembara, pelajar hanya layak dapat 1 markah. Baik, contoh yang kedua, nyatakan maksud potongan hadis yang bergaris, wa khuz min sihatika limaradika. Okey, yang bergaris iaitu sihatika limaradika. Maka sihatika, kamu sihat, limaradika, kamu sakit. Okey, pelajar kalau jawab sakit atau sihat sahaja, pelajar tidak diberikan markah atau dikira salah kerana soalan memerlukan sihatika ataupun kamu sihat. Yang ketiga, nyatakan maksud potongan hadis yang berikut. Okey, maksud potongan hadis. Idza amsayta fala tantazir sabaha. Apabila kamu berada pada waktu petang, amsayta, janganlah kamu tunggu waktu pagi, iaitu as-sabah. Baiklah, seterusnya. Yang keempat, nyatakan maksud potongan hadis yang bergaris. Hayatika limautika. Okey, jawapan, beramallah semasa kamu hidup, 1 markah, untuk persediaan kamu mati. Baik, sekiranya pelajar hanya jawab hidup dan mati, maka pelajar dikira jawapan tersebut tidak diterima. Okey. Yang kelima, huraikan pernyataan dunia ialah tempat persinggahan. Okey, jawapan, kehidupan di dunia adalah singkat. Okey, yang keenam, apakah maksud kehidupan di dunia adalah ibarat seorang perantau? Kehidupan di dunia adalah ibarat seorang perantau, 2 markah, SPM 2018. Okey, jawapan, kehidupan di dunia adalah tempat persinggahan, 1 markah, untuk menuju ke destinasi terakhir. Baik, jawapan mesti ada kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Baik, contoh jawapan yang kedua, tempoh hidup di dunia singkat, 1 markah, berbanding dengan kehidupan di akhirat, 1 markah. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya adalah fokus kepada intisari hadis yang kedua, iaitu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis.
Okey, dalam hadis yang kita bacakan tadi terdapat 3 pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pesanan yang pertama ialah memperbanyakkan ibadah sebagai bekalan sebelum mati. Ini merujuk kepada potongan hadis yang pertama, iaitu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Baik, pesanan yang kedua, menghargai masa dengan merancang dan menguruskannya dengan baik. Ini merujuk kepada potongan hadis yang kedua, idza amsayta fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantazirin masaa. Manakala pesanan yang ketiga ialah menggunakan peluang untuk beramal ketika masih sihat. Okey, merujuk kepada potongan hadis yang ketiga. Wa khuz min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Baik, 3 soalan ini merujuk kepada atau menjawab kepada soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan supaya membuat persediaan untuk hari akhirat. Nyatakan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. 2 markah. Okey, seterusnya. Akibat mengabaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, hidup tidak diberkati Allah. Yang kedua, kehidupan di dunia berlalu dengan sia-sia. Yang ketiga, tiada bekalan untuk kehidupan akhirat. Baik, 3 jawapan ini merujuk kepada soalan nyatakan akibat mengabaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana-mana jawapan yang berbentuk negatif yang merujuk kepada kesan yang negatif, implikasi yang negatif diterima sebagai mana-mana jawapan yang munasabah. Seterusnya, persamaan kehidupan di dunia dengan kehidupan sebagai seorang perantau. Pelajar faham konsep perantau. Okey, perantau adalah musafir yang berjalan jauh kerana mencari sesuatu. Okey, baik. Persamaan apakah kehidupan kita di dunia dengan kehidupan sebagai seorang perantau? Yang pertama, tempoh kehidupan di dunia ini adalah singkat. Begitu juga dengan kehidupan seorang perantau. Yang kedua, kehidupan di dunia memerlukan bekalan dan amalan. Begitu juga dengan kehidupan sebagai seorang perantau. Yang ketiga, matlamat kehidupan di dunia adalah syurga di akhirat. Begitu juga matlamat seorang perantau, iaitu ingin sampai ke destinasi dengan selamat. Perkataan yang Ustazah warnakan dengan warna merah menunjukkan kunci kepada jawapan bagi sesuatu persamaan. Okey, soalan merujuk kepada bahagian ini adalah jelaskan persamaan konsep kehidupan di dunia dengan kehidupan sebagai seorang perantau. Seterusnya, teknik pengurusan masa yang efektif. Okey, teknik atau cara pengurusan masa yang efektif. Faham masalah ataupun faham maksud efektif iaitu berkesan. Jadi cara atau teknik pengurusan masa yang efektif, pertama, merancang dan menguruskan masa dengan bijak. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah SWT dengan sempurna atau menunaikan solat fardu di awal waktu. Yang ketiga, mempunyai wawasan yang jelas dalam hidup. Yang keempat, menyediakan jadual harian dan mengikutinya. Yang kelima, mengisi masa dengan perkara-perkara yang berfaedah seperti membaca buku dan juga riadah. Yang keenam, menyiapkan sesuatu pekerjaan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Untuk soalan ini, untuk bahagian ini, ada 3 jenis atau contoh soalan. Yang pertama, jelaskan 2 cara pelajar menggunakan masa dengan bijak. Fokus soalan ialah kepada pelajar. Jadi pelajar fikirkan dalam konteks kita sebagai seorang pelajar, bagaimanakah cara yang perlu kita gunakan masa ini secara dengan bijaksana. Okey, yang kedua, bagaimanakah cara mengurus masa yang efektif?
Yang ketiga, menjelaskan teknik pengurusan masa yang efektif. 3 soalan yang membawa maksud yang sama. Baiklah, seterusnya anak-anak, kita tengok pula kepada kelebihan, kepentingan atau hikmah menyegerakan sesuatu urusan. Sebagaimana potongan hadis yang kedua, iaitu menyegerakan sesuatu urusan. Baik, jika kita melaksanakan sesuatu urusan kita dengan kadar yang segera, maka apa yang kita dapat? Pertama, urusan dapat diselesaikan dengan cepat, dengan lancar, dengan baik serta mengikut jadual. Yang kedua, kita akan berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, jiwa kita menjadi tenang, kehidupan kita bahagia. Yang seterusnya, hasil kerja yang kita laksanakan berkualiti atau sempurna. Yang seterusnya, kita akan disayangi oleh guru, oleh rakan dan juga oleh masyarakat. Yang terakhir, dapat melakukan aktiviti berfaedah pada masa lapang. Ini merujuk kepada 3 soalan, iaitu terangkan 2 kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan bagi seseorang pelajar. Yang kedua, jelaskan kelebihan menyegerakan urusan kehidupan. Yang ketiga, jelaskan 2 kebaikan, kelebihan menyegerakan menguruskan masa dengan baik dalam kalangan pelajar. Bagaimana anak-anak? Adakah anak-anak semua faham apa yang telah Ustazah bincangkan? Ustazah harap anak-anak dapat memahami, dapat mengingati apa yang telah kita bincangkan. Baiklah, seterusnya. Bahagian tadi kita menceritakan tentang kelebihan, tentang hikmah. Sekarang soalan akan tanya pelajar tentang akibat menangguhkan urusan dalam kehidupan. Kita bayangkan kalau sesuatu kerja kita tidak laksanakan secara terus atau kita tangguh atau tunda, apakah yang akan kita dapat? Okey, produktiviti akan menurun. Yang kedua, jiwa kita menjadi resah gelisah atau kehidupan kita tidak tenteram. Okey, kerana terdapat urusan yang belum selesai. Yang ketiga, hasil kerja tidak berkualiti atau tidak sempurna kerana kita melaksanakan kerja tersebut dengan secara tergesa-gesa. Okey, seterusnya dibenci oleh guru, rakan dan juga masyarakat. Yang terakhir, pembangunan negara akan terbantut. Baiklah, seterusnya. Okey, fokus yang ketiga, fokus yang seterusnya ialah bentuk bekalan yang perlu kita sediakan untuk kehidupan kita di alam akhirat. Okey, yang pertama, sentiasa melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, 1 markah, seperti solat, puasa, haji atau mana-mana ibadah yang bersesuaian, 1 markah sebagai huraian. Yang kedua, mengamalkan pemakanan yang sihat, 1 markah dengan makan makanan yang berkhasiat, halal, seimbang dan sebagainya. Yang ketiga, mengamalkan gaya hidup yang sihat, 1 markah dengan beriadah dan bersenam, 1 markah. Yang keempat, melakukan amal kebajikan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 markah, seperti bersedekah dan puasa sunat. Baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat pula kepada fokus yang berikutnya, iaitu cara mendapatkan ibadah berkualiti sebagai bekalan. Okey, cara mendapatkan ibadah berkualiti. Di sini pelajar perlu ingat bahawa ibadah kita sudah laksanakan, cuma kita nak tambahkan lagi supaya ibadah tersebut menjadi berkualiti. Okey, yang pertama, kata kunci yang perlu ada ialah sentiasa. Sentiasa bersedekah, mengeluarkan zakat dan memberi sumbangan dalam bentuk wang atau tenaga. Mungkin kita sudah biasa bersedekah, tapi supaya ibadah tersebut lebih berkualiti, kita tambahkan perkataan sentiasa.
Baik, yang kedua, sentiasa membaca Al-Quran dan memahami maksudnya untuk mengejar syafaatnya. Okey. Yang ketiga, sering menunaikan ibadah sunat untuk mendapatkan keberkatan hidup. Kata kunci yang keempat yang pelajar boleh tambah ialah melaksanakan sesuatu ibadah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak, seterusnya kita pergi atau kita lihat pula kepada pengajaran. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil atau apakah kesimpulan yang dapat kita fahami daripada hadis tersebut. Baik, sebagaimana yang Ustazah telah terangkan, pengajaran ayat mesti ada 3 perkara. Pertama, P atau pendahuluan. Yang kedua, I atau isi. Yang ketiga, H atau huraian. Barulah pelajar layak mendapat 2 markah. Okey, contohnya, kita hendaklah, itu adalah P, menggunakan tempoh kehidupan di dunia sebaik mungkin, isi, agar tidak menyesal di akhirat kelak, adalah huraian. Poin yang kedua, umat Islam hendaklah, pendahuluan, menyegerakan urusan kehidupan supaya tidak kerugian, huraian. Yang ketiga, kita hendaklah, pendahuluan, menguruskan masa secara bijak, 1 markah, dengan melakukan aktiviti berfaedah, huraian. Yang keempat, umat Islam hendaklah, pendahuluan, menyediakan bekalan dengan melakukan amal ibadah, 1 markah, isi, bagi kehidupan di akhirat, iaitu huraian. Yang kelima, kita hendaklah, pendahuluan, menentukan wawasan hidup, 1 markah, supaya mendapat kejayaan dalam kehidupan. Okey. Baiklah, seterusnya. Ini adalah kita masuk pula kepada contoh-contoh soalan kebat. Pertama, contoh soalan kebat 1 iaitu contoh cemerlang. Ini merujuk kepada SPM 2018. Pengurusan masa yang efektif menjamin kejayaan seseorang. Okey, soalan kata huraikan pandangan anda. Baik. Pengurusan masa yang efektif adalah stimulus. Manakala huraikan pandangan adalah soalan. Okey, 4 markah menunjuk kepada 4 perkara yang perlu pelajar sediakan sebagai jawapan. 1 markah untuk isi, markah yang kedua untuk huraian, markah yang ketiga untuk huraian lengkap, markah yang keempat untuk kesimpulan. Baik, marilah kita tengok, kita lihat contoh-contoh jawapan. Baik, yang pertama, pengurusan masa yang menjamin kejayaan seseorang. Itu tidak dikira jawapan kerana ia merupakan pengulangan kepada soalan. Baik. Hal ini kerana masa mereka lebih teratur dan efektif. Okey, yang berwarna merah itu adalah isi. Sebagai contoh, seorang pelajar yang membuat jadual waktu belajar, huraian, bagi membahagi masa belajarnya dan masa untuk berehat. Itu adalah huraian lengkap. Maka seseorang pelajar boleh berjaya apabila dia pandai menguruskan masa. Itu adalah kesimpulan. Maka pelajar ini layak mendapat 4/4 kerana memenuhi kriteria 4 aspek dalam soalan kebat. Baik, seterusnya, contoh yang kedua. Pengurusan masa yang baik dapat membantu kita mengulang kaji pelajaran. Dapat membantu adalah isi. Contohnya, penggunaan waktu belajar sangat membantu dalam proses pembelajaran. Itu adalah huraian. Kesannya, kita dapat menjawab dengan baik dalam peperiksaan, seterusnya memperoleh kejayaan. Itu adalah huraian lengkap. Oleh itu, kita mestilah bijak dalam rangka strategi bagi mencapai sesuatu. Adalah kesimpulan.
Baiklah anak-anak, kita lihat di sini. Pelajar bila soalan kebat, cari dulu isi. Fikirkan dulu satu isi. Yang kedua, antara isi dengan huraian, pelajar boleh cari contoh untuk menguatkan isi tersebut. Daripada contoh tersebut, kita fikirkan pula kesan. Apabila isi dengan contoh kita gabungkan, apakah kesan yang akan kita dapat? Seterusnya, kesimpulan kita rumuskan dengan satu ayat yang lengkap. Baik, kita tengok contoh calon yang sederhana dan juga lemah. Okey, sederhana. Kita hendaklah membuat jadual belajar. Isi agar kehidupan kita lebih sistematik dan disiplin. Huraian. Kesannya, kerja yang dihasilkan lebih berkualiti. Titik. Itu adalah huraian lengkap. Jadi pelajar ini tidak membuat kesimpulan atau rumusan kepada jawapan beliau. Baik, contoh soalan kebat yang lemah. Hujah saya tentang pengurusan masa yang efektif menjamin kejayaan seseorang. Itu adalah soalan. Ialah kita haruslah bijak menguruskan masa yang efektif. Itu adalah isi. Itu sahaja jawapan dia. Okay, dan jadi dia hanya layak mendapat 1 daripada 4 markah. Baik, soalan kebat contoh yang kedua. SPM 2019. Okay, merujuk kepada soalan kebat tersebut. Okay, sebagaimana tadi, stimulus terdapat dalam jadual atau dalam kotak. Kemudian soalan di bawahnya. Baik, contoh jawapan. Pada pendapat saya, pernyataan di atas boleh mendorong saya untuk mencapai kejayaan kerana pernyataan tersebut menggambarkan bahawa saya perlu bijak menguruskan masa yang ada dengan sebaiknya. Itu adalah isi. Agar saya mendapat hasil yang berkualiti. Itu adalah huraian. Sebagai contoh, saya menggunakan masa senggang sebelum masa guru masuk ke kelas dengan membuat latihan ringkas seperti latihan objektif sejarah. Itu adalah huraian lengkap. Kesannya, masa saya tidak membazir dengan perkara yang tidak berfaedah. Itu adalah huraian lengkap yang kedua. Okay, pengulangan kepada kesan tadi. Okay, kesimpulannya, kita haruslah menggunakan masa dengan perkara yang berfaedah agar hidup kita teratur dan sistematik. Itu adalah kesimpulan. Jadi, pelajar ini layak dapat 4/4. Baik, seterusnya. Contoh jawapan sederhana. Kita perlu menghargai masa dengan sebaik mungkin dengan menggunakan setiap masa yang ada dengan perkara-perkara berfaedah. Itu adalah isi. Seperti mengulang kaji pelajaran, membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran supaya kita mendapat manfaat daripadanya. Huraian. Kesimpulannya, dia terus kepada kesimpulan tanpa memberikan kesan. Kesimpulannya, setiap minit masa itu boleh digunakan untuk pelbagai perkara sekiranya kita menghargai setiap masa yang kita ada. Okey, kesimpulan 3/4. Baik, soalan lemah. Jawapan kepada soalan kebat yang lemah. Pernyataan di atas sangat berguna kerana setiap pengurusan masa berharga. Setiap pengurusan masa kerana mereka orang yang pandai membahagi masa seperti belajar, main, menolong ibu bapa dan juga tidur. Okey, soalan ini, pelajar ini atau calon ini hanya menulis isi sahaja. So, pelajar ini hanya layak dapat 1/4. Baiklah anak-anak, rumusan, kesimpulan daripada tajuk ini ada 3 konstruk yang perlu pelajar faham. Pertama ialah konstruk pengetahuan. Apa yang pelajar baca dan apa yang pelajar ingat, iaitu maksud. Yang kedua, pesanan. Yang ketiga, bentuk-bentuk bekalan. Okey, konstruk kedua ialah kemahiran
memahami. Pelajar faham konsep dan pelajar boleh laksanakan. Iaitu dari segi kita faham tentang pengurusan masa dan kita akan dapat menyatakan kelebihan, teknik serta akibat. Baik, konstruk yang ketiga ialah dari segi aplikasi. Okey, dari segi aplikasi iaitu pengajaran dan juga kebat. Okey, aplikasi iaitu biasanya soalan beraras tinggi iaitu kebat dan pengajaran hadis. Baiklah anak-anak. Ustazah harap anak-anak teruskan semangat untuk terus berjuang untuk menghadapi SPM 2020. Semoga kejayaan yang akan anak-anak dapati dapat kita gunakan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga berjaya.